Hari ni saya bawa Audi RS5 Nado Grey 2019. Paling menjadi trend sekarang, dia panggil color Nado Grey. Ranking dalam Audi yang dipanggil Rain Sport ataupun Race Sport. GT. Okey, dalam dia wow, memang tak boleh kita nafikan Audi punya group atau VW punya group kalau buat interior memang dia superb, memang cantik. Kita akan feel macam kita naik jet, macam kita duduk satu kokpit kapal terbang. Ni first time, bukan kata first time, antara benda yang saya impress masuk dalam Audi sebab dia penuh dengan button, design dia yang style, kursi dia yang artistik, nampak sporty, ada RS version. Steering pun rasa macam style Audi. Interior boleh puji, cantik, feel berbaloi untuk beli, harga nak dekat lebih setengah juta. Sesuatu yang lain berbanding dengan model lain yang saya tak ada pernah rasa feel dia. Mungkin dia punya tengah ni buat rasa kita macam best. Mungkin dia punya steering, kedudukan steering dia yang rasa lain. Dan ada baldu dekat sini. Dan seat dia lebih style. Dan ada satu screen dekat sini. Dan button dia yang kemar, dia letak placing mode cantik dekat sini. Saya start dulu kereta ni dah. Okay. First, dia akan appear dekat LCD ni. Memang kita akan rasa macam Back to the Future. Zaman akan ada satu dekat sini. Dia punya display, colourful display, cantik. Dan ada merah dengan biru, temperature. Dan dia punya gear dia dah upgrade kan. So lebih nampak high tech yang dekat sini. Seolah-olah macam ada satu desk untuk barang ataupun tempat untuk kita buat kerja. Dan dia punya steering dengan dia punya view bila kita drive, seolah-olah kita feel macam kita ni Tony Stark, penuh dengan teknologi dalam ni. Dan ada dua display, satu di sini dengan satu dekat sini. Salah
satu yang menarik dekat teknologi terkini 2020 kan. Dia ada satu teknologi, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kita boleh cas handphone dekat kita dekat sini dalam ni kan. Nanti kita tengok then dia cas. Letak dan boleh tutup lah. Tak apa, tutup jangan risau. Bila kita connect dengan Bluetooth, dia akan keluar nama siapa yang call kita nanti. So kita angkat dekat steering dan kita jawab di dalam kita. Ni antara yang saya impress jugalah. Walaupun ada kabel soket untuk kita charge, tapi kita just letak dalam tu dan dia akan charge seperti biasa lah. Okay, once kita duduk sini, dia punya display tentang infotainment kereta ni, dia ada dua view. Dan satu dekat sini kita boleh control melalui cursor dekat sini, radio or whatever lah, dan boleh back to menu. Dan sini dia akan keluar satu info-info tentang kereta ni, minyak, speedometer, suspension, sport yang kita pakai, dan kita boleh control melalui button di sini, ataupun kita boleh tekan button kat sini pun untuk control dia punya driving style ataupun driving mode kan? Dan kita boleh tukar view kepada sport view, dan kita boleh pilih kita nak ambil dua view kan, sama ada ini ataupun ini. Tapi memang impress, memang dia dah buat satu full screen, bukan analog, color, full screen HD, very colourful. Dia ada animation dia ada macam gambar kartun, tapi kartun ni kita boleh terima kata kartun orang dewasa lah. Kartun orang dewasa pun boleh kan? Kartun orang dewasa kan. Dan ni steering dia, pedal shift dia nampak plus minus dekat sini. Sini juga ada sentuhan black piano dekat sini. Still nampak cantik. Dan ni leather yang di wrap, dan ada dot-dot lah untuk fungsi untuk kita sedap lebih sedap grip, dan juga driving feel tu kita lebih sedap. Dan ada satu emblem logo RS dekat sini. Okay kan. Dan macam mana pun cup holder menjadi syarat wajib dalam setiap kereta. Ada dua kat sini. Contohnya macam siapa yang suka beli Starbucks, dia dah memang fit untuk bina, untuk letak air dekat dalam ni. Dan skrin ni juga kalau merimaskan kita waktu malam, takut mengganggu kita punya view, driving view, kita boleh simpan dia ya? Ataupun kita boleh off dia. Dan kat sini ada drive Audi Drive Select punya button. Kita boleh pilih kita nak engineer macam mana, nak dynamic ke apa benda ke, dan lain semua standard button. Dan volume dia dekat sini, bukan dekat sini sini adalah aircon, dan volume dia dekat sini. Tapi dalam dia memang best. Tapi dia punya gear ni macam besar pula, seolah-olah macam kita nak tekan bom kan, besar dia punya petak macam ni kan. Dan macam masalah pula saya tengok, macam entah apa pun ada kat, tapi lawa juga kan, macam itulah. Dan ada button 1 sampai 8. Mesti ada logo Audi kat sini, dia punya kebanggaan dia kan. Kononnya dia merge dalam satu brand kan. Ada sunroof, panoramic roof, kita boleh panggil panoramic roof atau sunroof. Dan kursi dia memang kita tak selesa sebenarnya, sebab dia feel racing, dia feel sport. Kita feel macam seolah-olah kita nak pergi perang, kita nak pergi race kereta. Okay, bila Audi dia claim RS dia is the highest top ranking dalam Audi, tapi hantar ni dia masih favorite kan. Macam at least buatlah baldu ke apa, lebih cantik, lebih style kan. Bila dia buat macam ni, nampak macam low end pula kereta ni kan, macam tak kena pula. Cuba buat yang lebih, kalau nak kata in term of weight ke, nak mempengaruhi berat, atas ni tak ada masalah kot kalau baldu. So jangan nak terlalu jimat sangat lah Audi kalau ya pun. Dan kereta ni kita suka, tapi tolong upgrade material tu lebih style dan lebih luxury kan, sebab benda bukan murah. Okay, jadi saya nak duduk belakang sekejap. Okay, saya duduk belakang, tak rasa besar pun sebenarnya. Belakang dia tak special, sebab sportback ni kena faham, beza dengan saloon ni, sportback ni sebenarnya belakang dia untuk passenger memang sempit. Contohnya jengkal kepala untuk ketinggian saya 5 kaki 9 ni. Faham? Okay, ruang saya antara dengan bumbung ada banyak ni je. Nampak? Itu sportback berbanding dengan saloon. Saloon dia lebih besar. Jadi kat sini antara sportback yang saya tak minat dengan Audi ni, sebab Audi Passat dia hasilkan satu production yang sama. Dia sebenarnya tak besar, dia kecil, dan kita akan rasa lemas kan. Kita pegang handle ni pun kita rasa benda ni dekat dengan kita, dan tingkap dia pun tak boleh buka habis. Saya tak tahu security apa yang dia cuba sampaikan. Dan cermin dia sebenarnya kat sini kecil je saiz dia, tak besar pun sebenarnya. Sebab sportback itu kelemahan dia. Bila beli for family, anak kecil mungkin okey, tapi untuk orang dewasa sebenarnya dia melemaskan ya, sebab bentuk belakang dia mendatar, cermin dia sampai ke bonet. Bila nak reverse pun sebenarnya tak selesa.
untuk Sportback punya style ataupun dia tak special sebenarnya. Dan belakang ni tetap ada aircon controller. So untuk passenger yang duduk belakang boleh charge handphone dan boleh control temperature, dan ada satu cup holder juga di sini, ataupun kita panggil bukan cup holder pun boleh, kita panggil dia armrest lah. So boleh letak macam ni lah. Sebabkan bila berlagu bahu pula tak social distance kan menjadi masalah kan. Jadi itu saja. Dan design seat dia memang masih cantik, memang eksklusif. Saya memang suka lah, cantik lah. Dia buat kotak-kotak macam ni. Ini dia panggil sport seat dalam Audi. Dia ada style, ada style sikit lah. Jadi tak ada banyak. Belakang ni memang sempit lah, so saya tak nak cerita banyak lah. Saja tunjuk kod siapa yang nak. Dan memang sekarang ni macam saya cakap di awal tadi, color Nado Grey ni dah memang menjadi pilihan color kan. Macam ni, macam yang sedia ada dengan yang ada dengan saya, memang color ni memang match dalam semua sport car. Kita tak kata dia match dalam semua kereta, dia match dalam semua sport car yang ada pada hari ni. Dia memang cantik, kombinasi dia link dengan hitam, contohnya macam ni. Okey, jadi dah habis sedikit pasal Audi. Overall kereta ni memang saya puji, memang saya minat dan memang cantik. Sebab saya jarang suka untuk model Sportback ni. Dia memang cantik di luaran, tapi dari segi keselesaan sebenarnya saya memang boleh rate dia, memang boleh kata tak ada lah. Cuma yang hari ni overall memang mencuit hati saya, memang trigger perhatian saya, menarik perhatian saya. Dia memang cantik, ngam. Orang kata kalau beli kereta tu dah tak payah nak fikir nak modify ke, nak tukar colour ke, nak tukar apa ke, tak payah. Biar standard seketul macam ni dia dah cukup style kan. Yang paling kick sebenarnya Sportback adalah di belakang ni. Memang dia ngam dan dia buat cenonet sikit kat sini. Lips dia memang style, link dengan dia punya rim memang cantik, memang superb, memang lawa gila. Memang customer yang beli kereta ni, yang membuat pilihan kereta ni memang ada taste kan? Pada asalnya sejarah ni, customer ni, saya cerita sikit, customer yang dirahsiakan namanya, dia memilih colour untuk RS5 Sonoma Green. Dan memang nasib, memang ada hikmah dia. Pada ketika tu Sonoma Green ni kita lewat dalam masa sejam nak beli dekat UK, dan kereta tu dah dijual pada lokal sana. Dan beberapa bulan kemudian selepas MCO, customer, saya dapat panggilan pada customer ni, katanya nak order lagi satu colour untuk Nado Grey, dan dia membuat pilihan yang tepat. Memang tak salah, memang tepat, memang cantik, memang berbaloi. Bila kita tengok secara depan mata, secara fizikal, kereta ni memang lawa lah. Memang lawa lah. Dia main sentuhan hitam. Memang first look customer ni datang pun dia tengok, ui, lawa, nasib baik tak ambil hijau. Jadi memang cakap, memang betul lah bro, kalau kau ambil hijau ni mungkin kau dah boring dengan colour dah. Tapi dia pilih colour Nado Grey ni memang match, berbeza daripada kereta-kereta yang lain. Okay? Dan kereta ni sebenarnya dah jual kan. Saya tak ada masalah. So, kereta ni saya dah jual, dan atas pilihan saya yang pergi check kereta ni. Original mileage boleh check, customer pun boleh check original mileage. Dan kereta ni dibuat special order kan. Okay, sebelum alang-alang saya dah cerita tentang special order. Untuk special order ni biasanya kalau sesiapa yang berminat untuk beli kereta dengan Luxottica Cars ni, kita akan bagi gambar dan bagi spec, mileage, whatever, dan kita kena collect 30-40% dan baru kita ship kereta tu balik di Malaysia. Sama juga dengan progress untuk Audi RS5 ni. Dalam masa 45 hari kereta tu akan landing di sini. Kalau nak cepat kita ada extra charge, kita akan naik kapal terbang
untuk order. Dan ini kereta ni dah sampai di sini baru 2 hari sepanjang video ni divideokan. Ini adalah kereta yang special order yang kita buat, dan saya dah banyak buat special order. Salah satunya Audi RS5 ni lah. Lepas ni akan ada lagi. So, siapa nak buat pre-order atau special order, boleh call saya, boleh WhatsApp saya. Saya akan bagi detail kereta apa yang kita nak, yang anda cari. Kita akan bagi full detail lengkap, siap dengan chassis whatever. Pilih, decide, dan kita akan collect 30%, baru kita terbangkan ataupun kita import kereta tu masuk di Malaysia. Sama juga dengan proses kereta Audi RS5 ni. Jadi boleh WhatsApp saya, boleh tanya mengenai macam mana nak order macam ni, dan saya akan buat video lah. Dan saya anggap kereta ni yang dah di-approve oleh saya ataupun Luxottica. Saya dah inspect kereta ni, boleh beli. Kereta ni adalah pre-owned Audi di sana. Maknanya dijaga rekod semua ada dengan Audi di UK. Kan? Dan customer sendiri pun dah check melalui HSC dengan website yang berbayar. Jadi cukup setakat hari ni untuk saya cai kereta ni. Hari ni saya tak sempat nak drive kereta ni sebab customer tak bagi. Jadi saya buat static review je lah. Sebab kalau dia bagi, saya memang dah buat on road scene dah. Memang saya gian nak buat on road scene, sambil tu kita boleh lah merasa kereta tu. Jadi tak usah cerita banyak lah. Kita pun dah cai, untuk saya ia kelapa sangat. Jadi jumpa lagi. Boleh tengok video akan datang, boleh subscribe, boleh follow IG saya untuk tengok teaser dia. Lain tu tak ada apa lah. Cai.